Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan semua? Alhamdulillah bertemu kita pada kali ini dalam suasana yang penuh keceriaan insya-Allah. Keceriaan bersama keluarga, keceriaan bersama rumah tangga, keceriaan bersama anak-anak, keceriaan bersama kerja buat harian kita insya-Allah. Apalagilah dalam konteks hidup rumah tangga ini, alhamdulillah kita doakan sepanjang masa biarlah rumah tangga yang dibina selama ini, yang boleh jadi sudah puluhan tahun kita bina, yang boleh jadi baru semalam kita bina, alhamdulillah, yang boleh jadi belasan tahun sudah kita bina, alhamdulillah. Yang pentingnya ialah biarlah kita dapat membina rumah tangga yang berpanjangan dalam suasana bahagia, aman, sentosa. Bahkan rumah tangga adalah kita boleh anggap syurga dalam hidup kita di atas muka Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, memanglah kalau kita bincang tentang isu rumah tangga ini, banyak isu-isu yang berkaitan. Ya, pasangan suami isteri pun kadang-kadang banyak hal, ya, banyak masalah. Kadang-kadang manusia, ialah manusia ni kalau kita lihat banyak masalah, ya. Kalau tak ada masalah pun cari masalah, manusia. Jadi yang penting di sini ialah satu perkara yang mungkin menjadi suatu isu dalam kehidupan berumah tangga kita ialah isu takut bini. Itu bendanya yang kita nak bincang pada kali ini, ya. Takut bini. Sebenarnya takut bini penyakit juga, penyakit TB, ya. Penyakit TB takut bini satu penyakit sebenarnya. Apapun keadaannya, apakah ianya berlaku ataupun tidak, saya ingat ianya memang berlaku dalam rumah tangga kita yang kita bina selama ini. Apakah sebab-sebabnya? Wallahu alam. Tetapi kalau kita detailkan, kalau kita dapat lihat, memang ada sebab-sebab yang tersendiri. Sebenarnya begini, takut bini ini merupakan satu penyakit yang tidak sewajarnya berlaku. Bukanlah bermaksud saya bahawa jangan ada perasaan takut. Takut ni suatu kelebihan. Dalam Islam pun tuan-tuan kena ingat, di antara suatu perkara yang dituntut agama ialah al-khauf. Al-khauf maknanya takut, tapi takut kepada Allah, takut kepada azab saksa, takut kepada hari akhirat, takut alam kubur, itu makna takut, ya. Tapi dalam perbincangan kita pada kali ini, takut bini, saya melihat begini. Sebenarnya fenomena takut bini ini adalah disebabkan oleh beberapa kelemahan yang ada dan disebabkan oleh beberapa situasi yang tercipta dalam rumah tangga tersebut. Asas kepada perasaan takut bini ialah kerana yang pertama sekali, kerana tidak ada satu komunikasi yang baik antara pasangan suami isteri. Hilang komunikasi. Sedangkan kita kena faham, ya tuan-tuan, komunikasi rumah tangga ataupun yang disebut sebagai suatu perbincangan terus dan telus di antara pasangan itu penting. Sebab itulah maka kalau tidak ada satu komunikasi langsung, ya, di antara pasangan suami dan isteri, ia banyak menimbulkan masalah. Si suami diam saja, si isteri pun asyik bertekak saja, tinggi suara saja, ataupun sebaliknya, si suami asyik bertekak tinggi suara saja, tinggikan suara saja, si isteri diam saja, pun masalah. Sebab itulah maka yang penting adalah komunikasi itu penting, dalam maksud supaya masing-masing ada ruang-ruang yang tersendiri untuk berikan pandangan, memberikan pendapat, memberikan perkara-perkara yang boleh membahagiakan rumah tangga mereka. Kalau ada masalah, bincang dengan cara yang baik. Kalau ada problem, bincang hati yang terbuka. Kalau ada masalah rumah tangga, bina suatu perbincangan yang lebih, orang kata productivity, yang lebih produktif. Dan maksudnya perbincangan yang berasas kepada soal-soal kejiwaan. Jangan menimbulkan satu situasi yang boleh merenggangkan lagi hubungan rumah tangga. Kita begini kaedah, kalau kita dah ada penyakit, kita tambahkan masalah, lagi penyakit kita. Tapi kalau kita ada penyakit, kita carikan obat, kita minum obat tersebut, kita makan obat tersebut, berikut ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh farmasi ataupun doktor, kita akan sembuh dan kita akan sihat. Begitu rumah tangga kita. Kalau kita dah ada masalah rumah tangga, tiba-tiba kita banyakkan lagi dengan isu-isu yang berbagai-bagai, dengan suara yang tinggi, dengan bertekak begitu sekali, tak pernah selesai, akhir rumah tangga akan runtuh. Mahliga yang dibina akan hancur binasa. Bahtera yang dibina akan berkecai tengah jalan. Sebab itulah maka komunikasi penting sekali. Dan ini antara asas yang penting. Komunikasi yang baik sebenarnya terhasil daripada kesedaran pasangan suami isteri. Akhirnya, apabila tidak ada komunikasi, maka lahir perasaan takut bini. Jadi bagi saya, soal takut bini ini merupakan satu isu yang tidak wajar berlaku.
Seorang suami mesti tegas dalam prinsip hidupnya sebagai seorang suami lah. Dia mesti ada suatu sikap yang telus, yang tegas, bukan keras. Seorang suami mesti ada suatu keilmuan yang tinggi dan kepandaian yang sewajar sebagai seorang suami. Dan seorang suami tahu tentang amanah, tanggungjawab yang diamanahkan oleh agama, oleh Allah ke atas bahunya sebagai seorang suami yang akan membina rumah tangga, akan membina anak isteri, akan membina rumah tangga yang sewajarnya. Tapi kalau seorang suami tidak tahu serba-serbi dalam soal-soal tersebut, maka akhirnya fenomena penyakit TB tadi akan berlaku, takut bini akan berlaku. Akhirnya seorang suami dirasa lemah, rendah diri, dirasa akhirnya terasing daripada si isteri. Ketika itulah si isteri boleh jadi, apabila si isteri juga tidak ilmu, dia akan melahirkan rasa garangnya, berangnya kepada si suami dengan kata-kata dan seumpamanya. Jadi bagi saya, dalam realiti takut bini ini, ada ubat-ubat yang harus kita bina bersama. Sebelum kita bincang tentang ubat-ubat, yang pertama kita lihat dulu ya, bahawa takut bini ini disebabkan kelemahan si suami. Ya? Si suami lemah, dari aspek pribadinya lemah, jiwanya lemah, dan dia tidak ada ilmu yang tinggi. Sebab itulah kadang-kadang si isteri jangan ambil peluang. Kadang-kadang si isteri mesti hal juga. Dia tengok suami itu lemah, bercakap pun kadang-kadang nak bercakap, tegur sepatah, jawab sepatah, tegur patah, jawab sepatah. Contohnya, kadang-kadang si isteri pun ambil kesempatan. Itu pun tak betul juga. Sang isteri pun tak betul. Ya? Sebab itu sang isteri ini, ya tuan-tuan dan puan-puan, jangan ambil kesempatan. Makna si isteri seharusnya melihat masalah ini bukan masalah kecil. Dia harus memilih suatu keadaan supaya si suami lebih peka dengan rumah tangga. Jadi kalau si isteri pula ambil kesempatan, dah tengok suami lemah, maka dia mula buka mata, buka suara, tinggikan suara, buka segala-gala, maka tidak betul. Sebab dalam Islam konteks yang diajar agama ialah kita hendaklah saling hormat, menghormati satu sama lain. Mawaddatan wa rahmah. Sebab itu Tuhan kata dalam Quran pun, di antara tujuan kita berumah tangga ialah litaskunu ilaiha, supaya kita hidup dalam keadaan rasa ketenangan, jiwa tenang, hati tenang, perasaan tenang, dan kita rasa nikmat dalam rumah tangga. Makna kita tak timbulkan suatu keadaan yang boleh mencetuskan situasi yang kurang selamat dalam rumah tangga kita, sehingga melahirkan perceraian. Wallah, itu satu benda yang kita tak suka, tak seronok dengan kita, sehingga melakukan suatu isu yang besar lagi. Makna di situ ialah bahawa seorang isteri dia harus mengambil kesempatan untuk meredakan keadaan dan jangan bertindak lebih daripada itu. Kalau seorang isteri, seorang yang mengawal, kontrol segala-galanya, ingat bahawa seorang isteri yang seumpama ini, yang punya satu kekuatan yang akhirnya dengan kekuatan tadi dia melakukan sesuatu benda yang tak baik rumah tangga, ini akan menyebabkan dia tak akan dapat mencium bau syurga Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Sebab itulah satu ketika berlaku dalam sejarahnya, disebut dalam satu hadis yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diceritakan satu cerita bahawa seorang laki-laki mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu diceritakan, ya Rasulullah, kata dia, saya seorang suami yang lemah. Dia mengadu kepada Nabi, seorang suami lemah. Lalu kata Nabi, wahai si laki-laki, mengapa engkau mengatakan engkau suami yang lemah? Lalu kata si suami tadi, ya Rasulullah, isteri saya seorang yang berang, yang garang, yang suka menengking saya. Lalu kata Nabi, kamu tak lemah. Sepatutnya kamu tidak tunduk kepada segala-galanya, kepada apa yang kamu lakukan. Sebalik kamu tunjuk sikap kamu sebagai seorang suami. Maknanya, kamu tunjukkan sikap seorang suami yang tahu tentang amat tanggungjawab kepada agama, kepada Allah SWT. Lalu kata Nabi, arja', kembali semula kepada isteri kamu dan lembutkan hatinya dengan segala-gala perkara yang boleh melembutkan hati. Tuan-tuan, ini menunjukkan kepada kita bahawa dalam konteks takut bini ini, sepatutnya kita sama ada pasangan suami isteri harus ada penyelesaian, terutama bagi seorang suami lah. Penyelesaian pertama begini, di antara penyelesaian yang boleh kita lakukan dalam soal takut bini ialah seorang suami yang pertama sekali kena tahu, dia adalah merupakan penghulu dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah merupakan lebih berkuasa dalam rumah tangga. Penghulu rumah tangga kita sebagai seorang suami. Isteri adalah orang bawahan kita. Anak-anak orang bawahan kita. Ketika mana kita mengetahui yang kita penghulu dalam rumah tangga, kita ada satu autoriti sebenarnya untuk membentuk satu keadaan yang selamat dalam rumah tangga. Sama dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan tutur bicara, dengan tingkah laku dan seumpamanya. Artinya seorang suami dia kena tahu, dia seorang penghulu rumah tangga. Tapi kalau seorang suami tidak sedar yang dia penghulu dalam rumah tangga, maka ini menimbulkan penyakit tadi. Takutkan bini, akhirnya segala-galanya bawah telunjuk si isteri sahaja.
dalam segala perkara. Tak betul tuan-tuan budaya ini. Sebab itulah yang pertama ialah kita tahu bahawa kita seorang penghulu rumah tangga. Yang kedua, kita kena sedar bahawa sebagai seorang suami, kita adalah merupakan kita merupakan payung kepada rumah tangga kita sebagai pendorong ke arah kebaikan, pendorong ke arah kemuliaan, pendorong ke arah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Tuhan sebut kepada kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu daripada sambaran api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahawa fungsi seorang suami payung kepada rumah tangga. Jadi kalau seorang suami takutkan bini, susahlah. Tengok isteri tak semayang, tengok isteri tak buat kerja-kerja amalan ibadat, isteri tak solat. Akhir orang tanya, mengapa isteri kamu tak solat? Aku tak boleh, aku tak buat ni, tegur isteri aku tak solat, nanti terajang aku, susah nanti. Tuan-tuan, tak betul namanya. Arti ketika itu kita seorang suami yang dayus. Ad-dayus kata Rasulullah, la yadkhulul jannata. Seorang yang dayus tak akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita takut kepada bini dalam keadaan tidak kena pada tempatnya, saya fikir ini tidak wajar sama sekali. Sehingga nak tegur isteri supaya tutup aurat, nak tegur isteri supaya berpakaian yang lengkap, nak tegur isteri supaya melakukan ibadat yang wajib dalam agama, tak berani. Tuan-tuan, ini bukan takut bini pada tempat yang sepatutnya. Sepatutnya kita bukan takut dalam kita nak menegah perkara yang buruk dan mengajak kepada perkara-perkara yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi asas yang kedua ialah kita mesti tahu di mana kita sebagai payung kepada rumah tangga. Dan yang ketiga, dalam rangka kita untuk tidak takutkan bini, ialah kita sebagai seorang suami hendaklah mempunyai satu ruang yang cukup selesa untuk diadakan sesi al-musyawarah, perbincangan secara berkala dalam rumah tangga kita. Jadualkan tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kadang-kadang seorang suami kadang-kadang silap, saya komen. Kadang-kadang kita pun silap, kadang-kadang tindakan kita kadang-kadang tak kena. Kita kadang-kadang bertindak ikut kemahuan kita. Kita rasa nak buat, kita buat. Kita nak tinggalkan, tak betul. Dalam proses rumah tangga yang harmoni, rumah tangga yang cemerlang, rumah tangga yang baik, prosesnya bermula daripada seorang suami yang tahu menilai sesuatu perkara dengan baik. Dalam arti kata, nak bincang dengan baik. Nak kemukakan dengan baik supaya mendapat suatu perhatian penuh pada si isteri. Tapi kita kadang-kadang kalau kita seorang suami bertindak dengan kemahuan kita, dengan keinginan kita semata-mata, si isteri mana yang tidak akan marah? Saya fikir tidak ada isteri yang reda, bahkan isteri akan rasa tenang dengan keadaan. Tidak. Sebab itulah kita rumah tangga ini, orang kata kepada kita apa? Rumah tangga ni tuan-tuan macam syarikat. Syarikat perniagaan bersama, sendirian berhad. Syarikat yang akan memungkinkan kita mengambil, menerima pendapat di antara pasangan. Seorang suami memberikan pendapat, seorang isteri menerima pendapat. Ketika yang lain, seorang isteri memberikan pendapat pandangan, seorang suami menerima pandangan pendapat sendiri. Ini satu nikmat sebenarnya. Jadi kalau ini yang hidup dalam rumah tangga kita, maka tidak akan ada penyakit takutkan bini. Tak ada. Sebaliknya, seorang isteri melihat suaminya dengan hati yang telus, dengan hati yang tulus, dengan hati yang reda. Dan suami apalagi tuan-tuan juga akan melihat istrinya dengan hati yang telus, tulus dan ikhlas. Dan akhirnya akan memungkinkan hubungan semakin intim, hubungan semakin rapat, dan jurang-jurang perbezaan pendapat akan dapat dirongkaikan satu masa nanti. Makna sampai masa kalau isteri buat silap, si suami bertenang kesilapan tersebut. Akhir satu masa kalau seorang suami buat kesilapan, isteri akan bertenang kesilapan. Dia tidak akan mudah untuk menuduh, tidak akan mudah untuk mengatakan dengan satu kata-kata yang buruk dan seumpamanya. Jadi artinya perlu dan penting seorang suami ada sikap-sikap disebutkan tadi. Baik, kalau kita balik pada soal takutkan bini juga, satu benda yang saya sebut juga pada isteri sang isteri kita ini. Isteri pula janganlah maknanya nampak suami ini seorang yang lemah, ya, seorang suami yang kadang-kadang bercakap pun tak banyak, kadang-kadang nampak sifat lemah lembut. Jangan pula si isteri mengambil kesempatan, ya, jangan pula ambil kesempatan sehingga akhirnya si suami tunduk kepada segala kemahuan. Bang, hari ini saya nak makan dua bang. Jom pula bang. Bulan depan bang saya nak beli barang sekian-sekian. Akhirnya si suami tertunduk kepada kemahuan. Ini tuan-tuan, ini bukan satu amalan biasa dalam konteks rumah tangga kita. Queen control tidak ada dalam Islam. King control pun tidak ada dalam Islam. Sebab itulah maka jangan ambil kesempatan. Ingatlah bahawa wahai sang isteri yang
dikasihi Allah Subhanahu wa taala, suami-suami kita adalah pelindung kepada kita. Suami-suami kita adalah manusia yang hampir kepada kita. Suami-suami kita juru cakap kepada kita. Suami-suami kita adalah penasihat pribadi kepada kita. Kebahagiaan rumah tangga, kebahagiaan kehidupan kita sebagai si isteri amat bergantung di atas akhlak si suami masing-masing, amat bergantung di atas keupayaan suami masing-masing. Sebab itulah saya sering sebut bahawa kita dalam rumah tangga ini, kalau kita ada sikap yang negatif masing-masing, menimbulkan sikap negatif, maka rumah tangga tidak akan selamat sampai bila-bila. Sebab itulah penyakit ditakutkan bini, penyakit yang serius, yang tidak wajar berlaku dalam kehidupan rumah tangga kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu aspek lagi. Apabila kita bincang tentang soal takutkan bini, seolah-olah kita menggambarkan bahawa seorang suami mesti menunjukkan sikap hebat sepanjang masa, sehingga seolah-olah menjadikan seorang suami itu segala-galanya. Tidak begitu. Kadang-kadang bukan begitu sikap kita. Apabila kita sebut seorang suami kena hebat sepanjang masa, tidak bermaksud kita menidakkan pandangan dan kemauan isteri kita. Maknanya dalam hidup kita, kita kena ada juga perasaan takut kepada bini, tetapi dalam konteks-konteks yang diajar agama. Dalam maksud saya bahawa kita tak berani nak buat benda-benda maksiat, kita tak berani melakukan kerja mungkar, kita tak sanggup melakukan benda-benda yang bukan-bukan, yang akhirnya boleh menjahanamkan rumah tangga kita. Kita nak buat perkara, ingatkan isteri kita. Bagaimana disebutkan oleh beberapa para ulama kita bahawa seorang insan yang terbaik di antara manusia ialah manusia memikirkan tentang orang lain. Dalam maksud kalau dia buat sesuatu perkara, dia tengok apakah kesan pada orang lain. Dalam konteks rumah tangga kita pun sama. Kalau kita seorang suami, sebelum kita buat sesuatu perkara, kita lihat apa kesan kepada isteri-isteri kita, anak-anak kita. Tapi kalau kita bertindak dengan kemahuan kita sebab kita lebih berkuasa, ketika itu kalau ada kesan buruk tersebut akan terkesan kepada si isteri yang akhirnya akan ranap rumah tangga yang dibina. Bahkan kesan yang sama akan terus kepada si anak-anak dalam rumah tangga, akhirnya akan runtuh rumah tangga yang dibina. Jadi kita dalam hidup mesti ada perimbangan dan pertimbangan sewajarnya. Jangan sebagai seorang suami tunjuk sikap yang terlalu lemah, dan sebagai seorang isteri jangan tunjuk sikap yang terlalu keras, dan akhirnya kita akan bertemu dalam dua keadaan berbeza. Sepatutnya masing-masing tunjukkan sikap yang positif. Kalau ada yang negatif, kita sama selesaikan berasas kepada ketulusan dalam perbincangan rumah tangga. Saya fikir satu daripada kebaikan dalam rumah tangga yang kita bina ialah kita harus adakan sesi untuk bermuhasabah, ya, dalam rangka tegur menegur di antara pasangan suami isteri. Tetapi dengan syarat teguran yang diberikan tadi, teguran yang berasaskan kepada hikmah dan semangat ke arah untuk membina kehidupan yang sejahtera dalam rumah tangga tersebut. Kalau ini yang kita bina, insya-Allah seorang suami tidak akan takutkan bini, bahkan seorang isteri pun tak akan takutkan suaminya. Jadi kita tak bincang tentang penyakit TS takutkan suami pada kali ini, tapi kita bincang penyakit takutkan bini. Namun begitu, apa yang kita inginkan ialah segala-gala yang negatif tidak akan berlaku jika sekiranya kita mengambil tindakan-tindakan berasas kepada musyawarah, perbincangan yang berkala di antara pasangan suami. Saya doakan semoga hidup saya sekeluarga bahagia dan tuan-tuan semua bahagia, dan kita dalam keadaan yang sempurna dalam kehidupan masing-masing, insya-Allah. Rumah tangga kita tetap bahagia sepanjang masa, insya-Allah. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.